弟兄姐妹们平安， Jemaat yang terkasih, Shalom. 平安！ Shalom semuanya. 感谢主，在主日，上帝带领我们来到他的家来敬拜他。 Kita berterima kasih karena Tuhan sudah mengantarkan kita untuk berkumpul bersama di rumah Tuhan. 我们已经唱诗赞美上帝的名， Kita sudah memuji nama Tuhan. 现在我们要预备心聆听上帝的话语。 Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. 我们要继续从圣经旧约的尼希米记来学习。 Kita akan terus belajar melalui perjanjian lama dari kitab Nehemia. 我们今天念到第3章， Kita hari ini akan mempelajari Nehemia pasal yang ketiga. 我们还没有读经之前，我们先祷告。 Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. 天父上帝，我们感谢你， Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau 我们今天能够来到上帝的面前，完全是上帝的恩典。 karena kami bisa datang pada hari ini semua karena anugerah-Mu. 我们已经唱诗赞美你的名， Kami sudah memuji memuliakan nama 现 Tuhan. 在我们预备心要聆听上帝的话语。 Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu. 求上帝高摩你两位仆人， Kiranya Tuhan mengurapi kedua hamba-Mu 也高摩每位听到的弟兄姐妹 dan 们。 juga setiap mereka yang mendengarkan firman. 求上帝向我们说话， Kiranya Tuhan berbicara kepada kami. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Kami berdoa berterima kasih mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，尼希米记第3章有32节， Di dalam Nehemia pasal yang ketiga ada 30 ayat. 基本上这段经文、这段圣经经节是讲到一些人在一个某某的地方、一个固定的地方那边建造前墙。 Di dalam Cenca. Nehemia 3 ini dikatakan secara detail di mana seseorang mengerjakan bagian di sini dan seseorang mengerjakan bagian yang di sana. 所以一节的重复讲同样的东西，但是不同样的人在不同样的地方做过。 Jadi di dalam pasal Nehemia 3 ini berulang-ulang kali dikatakan bahwa seseorang mengerjakan bagian di sini dan seseorang dari tempat yang ini mengerjakan bagian yang ini. 我们今天单单念第1节。 Kita hari ini hanya akan membaca satu ayat. 假如你要看整章的故事，你可以回家看第1到32节。 Jika Anda ingin mengetahui lebih jelas ceritanya, Anda bisa membaca di rumah keseluruhan dari pasal 3 ini. 尼希米记第3章第1节，我念给弟兄姐妹们听。圣经这么说：那时大祭司以利亚西和他的弟兄众先知起来建立阳门，分别为圣，按立门閂，又筑城墙到哈利亚楼，直到哈南叶楼，分别为圣。 Nehemia 3 pasal yang ketiga ayatnya yang pertama, Imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya mulai membangun kembali pintu gerbang domba, mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara 100, bahkan sampai menara Hanaya. 我们读经到这里， Kita pembacaan firman sampai di sini. 弟兄姐妹们，印尼文有2句成语这么说， Di dalam bahasa Indonesia ada dua pepatah yang berkata demikian. 我自由的翻译哈。假如第一就是团结就是力量，分裂就是破坏； Pertama, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. 第二就是有苦同担，有福同享。 Yang kedua adalah berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. 这2句成语告诉我们合一的重要性。 Di dalam pepatah ini kita mengerti bahwa bersatu itu sangat penting. 在我们日常的经验里面，我们也是学习到， Di dalam pengalaman hidup kita juga belajar 假如我们团结，我们合一， jika kita bersatu 我们就有力量， kita mendapatkan kekuatan. 人家就胜不过我们。 Jadi kita akan menang. 但是假如我们分裂， Jikalau kita tercerai berai, 我们之间彼此攻击， kita saling menyerang, 我们就破坏自己。 jadi kita merusak diri kita 我们 sendiri. 不需要别人来攻击我们，我们自己就破坏自己。 Tidak perlu orang lain menyerang kita, tetapi kita sendiri sudah
rubuh. 我们今天念的尼希米记第3章也是教导同样的真理， Jadi pelajaran dari Nehemia 3 yang kita pelajari juga hal yang sama, 但是在不同的背景。 hanya di dalam konteks yang berbeda. 我们从尼希米记学习到一些的功课， Dari kitab Nehemia kita belajar beberapa pelajaran. 就是开始的时候，尼希米从上帝得到一个意象， Awalnya Nehemia mendapatkan sebuah visi dari Tuhan. 这个意象就是要建造城墙。 Nah, visinya adalah untuk membangun tembok Yerusalem. 接下来，尼希米恳切的在上帝的面前祷告， Nah, Nehemia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, 上帝肯定他的意象， dan Tuhan meyakinkan akan visinya dia. 后来就他意象分享给他的百姓， Nah, Nehemia kembali men-sharingkan visinya kepada bangsanya. 上帝继续的帮助他， Dan Tuhan terus menolong Nehemia 使接下来他能够克服2个主要的问题。 dan membantu Nehemia mengatasi 2 masalah yang dihadapinya. 第一个就是国王批准他回去犹大国就是耶路撒冷那边建城墙。 Dan permasalahan yang pertama, raja mengizinkan dia untuk pulang dan membangun tembok Yerusalem. 第二个问题，主要的问题就是他们周围有很多的仇敌。 Nah, permasalahan yang kedua, di sekitar mereka ada begitu banyak musuh. 我们还记得3个人的名， Kita masih ingat ada 3 nama. 第一是山巴拉， Yang pertama adalah Sanbalat, 第二是多比亚， kedua Tobia, 第三是基闪。 dan ketiga adalah Geshem. 他们就是那边地区的领袖， Nah, mereka adalah pemimpin di daerah di situ. 他们反对建造城墙的过程， Mereka tidak setuju untuk pembangunan tembok Yerusalem. 但是透过上帝的帮助， Tetapi dengan pertolongan Tuhan 尼希米能够克服他们的反对， dan Nehemia bisa mengatasi permasalahan ini. 上帝的恩手继续的带领尼希米。 Tuhan terus menolong Nehemia. 所以第3章我们看到尼希米就开始这个建造的工程。 Dan di pasal 3 ini kita melihat bahwa Nehemia mulai membangun tembok Yerusalem. 从这一章里面，我们看到尼希米能够推动他的百姓， Di dalam pasal 3 ini kita bisa melihat bahwa Nehemia bisa menggerakkan orang-orang untuk membangun. 使众百姓能够参与这个建造的工程。 Seluruh masyarakat bisa bergabung untuk membangun tembok Yerusalem. 所以从今天的经文，我们学习到2个功课： Jadi dari kitab ini kita mempelajari 2 hal. 我们怎么样合一， Bagaimana kita bersatu, 我们怎么样合作， bagaimana kita bekerja sama, 我们怎么样建立我们的教会。 bagaimana kita bersama-sama membangun rumah Tuhan. 第一个功课就是讲到尼希米的原则， Prinsip pertama yang kita pelajari adalah dari Nehemia. 就是他用一个原则，全部建造全部。 Prinsipnya adalah semua membangun dan membangun semua. 就是讲到尼希米能够推动所有人去建造， Dikatakan bahwa Nehemia bisa menggerakkan semua orang untuk terlibat di dalam pembangunan. 在这个工程的过程里面，他也是能够建造每一个部分。 Di dalam pembangunan ini dia bisa terlibat di dalam setiap hal. 好像刚才以上我讲的， Seperti yang sudah saya katakan di awal, 尼希米第3章的内容是讲到某某人在某某地方工作， dikatakan bahwa di dalam pasal 3 itu seseorang bekerja di bagian tempat yang ini, 接下来就另外一个人接着他去做。 dan juga ada orang lain yang melanjutkan pekerjaan di tempat yang lain. 所以，假如我们读下去的时候，我们会觉得一点的厌烦。 Jikalau kita terus melanjutkan pembacaan di Nehemia 3, kita akan merasa sedikit bosan. 但是，假如我们详细的来查考这一段的经文， Tetapi kalau jika kita teliti membaca dari Nehemia 3, 我们知道，其实尼希米要告诉我们一件非常重要的事情， ada hal penting yang ingin dikatakan oleh Nehemia. 就是整个百姓，所有的百姓愿意参与这个工作。 Semua orang mau terlibat di dalam pembangunan ini. 第一，他讲有来自不同城市、不同地区的百姓来参与这个工作。 Dikatakan
ada dari berbagai kota dan juga berbagai daerah orang yang mau terlibat di dalam proses pembangunan. 他们也是来自不同家庭的群体。 Mereka juga datang dari berbagai golongan keluarga yang berbeda. 其实当我读这一段经文的时候， Ketika saya membaca pasal ini, 我不太明白， saya sedikit tidak mengerti. 因为里面所有人的名对我是很陌生。 Karena nama-nama yang disebutkan di dalam Nehemia 3 ini terlalu asing bagi saya. 但是它还有那个地方地区对我也是很陌生，我不知道什么地方。 Dan juga berbagai daerah yang disebutkan juga terasa asing bagi saya. 我相信，假如你回去读，你也是不太明白。 Saya rasa jika Anda membaca di rumah, Anda juga mempunyai perasaan yang sama. 但是，假如我用耶城来做比喻的时候， Jika saya menggunakan kota Jakarta sebagai perumpamaan, 尼西米的意思就是这个耶路撒冷城的周围的人就一起来建造这个前场。 jadi dibagaikan kota Jakarta sedang membangun sebuah tembok, maka yang di sekelilingnya ikut terlibat. 这是当我们在这边建城墙的时候，有 Depok 的人过来。 Nah, perumpamaannya, misalnya Jakarta sedang membangun sebuah tembok dan orang dari Depok ikut terlibat di dalam proses Bekasi 的人 pembangunan. 也是过来， Dan juga orang Bekasi, 还有Tanjung Priok 的人， misalnya juga orang Tanjung Priok juga ikut Cengkareng. terlibat. Dan juga Cengkareng, 当尪。 ataupun orang dari Tangerang. 所以，假如我这样讲，你就大概有一点的印象。 Jika saya menjelaskan seperti ini, mungkin Anda akan lebih gampang untuk menerimanya. 当尼西米带领这个工程的时候，也是这样。 Waktu Nehemia memimpin untuk proses pembangunan ini, 也是这样行。 juga seperti ini. 不但如此， Tidak hanya seperti itu, 他们也是来自不同的背景， mereka juga datang dari berbagai status yang berbeda. 他们的身份是不一样。 Status mereka berbeda-beda. 里面他们有这个属灵的领袖， Ada pekerja rohani, 有大祭司里面， dan di dalamnya ada para imam, 还有众祭司、 imam besar dan juga para imam. 利未人、 Ada orang Lewi 圣殿的仆人， dan juga ada pelayan bait Allah. 还有那边有3个当地的领袖。 Dan juga ada penguasa wilayah dari 3 wilayah yang berbeda. 有一些的商人， Ada juga para pedagang, 有金匠在里面， ada juga tukang emas. 也是有做香的人。 Ada yang membuat minyak wangi. 很吸引人的就是在12节， Yang menarik dari ini di dalam pasal ayat yang ke-12. 有一个家庭连他们的女儿也是带来一起建造前墙。 Ada sebuah keluarga yang membawa anak perempuannya untuk ikut serta di dalam proses 为什么 pembangunan. 这个是重要？ Mengapa hal ini menjadi penting? 因为当时的姐妹不出来做工， Karena pada zaman itu anak-anak perempuan itu tidak diizinkan untuk keluar 他们 bekerja. 在家里厨房里面做工， Mereka hanya bisa bekerja di dalam dapur. 但是他们很热心， Tetapi mereka sangat antusias. 连他们的儿女、女儿也是带来一起来建造这个城墙。 Sehingga mereka membawa serta anak-anaknya, baik anak perempuan maupun anak laki-lakinya. 当然，他们参与这个工作， Mereka terlibat di dalam proses pembangunan tembok Yerusalem. 但是按照他们的背景，其实他们也是付了一些的特别的贡献， Mereka juga memberikan sumbangsi 好像这个属灵的领袖， seperti para pekerja rohani. 他们必定给属灵的劝勉， Mereka membimbing 还有商人， juga para pedagang. 他们的贡献可能在金钱上， Mereka mungkin berkontribusi dalam hal dana. 还有当地地区的领袖， Dan juga para penguasa wilayah. 可能他们这个供应保安也这个安全的事情。 Mereka mungkin memberikan sumbangsi dalam keamanan. 所以这里我们学习到一个功课。 Jadi dalam hal ini kita bisa mempelajari 当上帝要我们奉献给他的时候， ketika Tuhan ingin kita mempersembahkan, 上帝是要我们从我们拥有的献给上帝。 Tuhan ingin kita mempersembahkan dari apa yang kita miliki. 上帝没有叫我们从我们没有的献给他。
Tuhan tidak menyuruh dari apa yang kita tidak miliki untuk dipersembahkan 当上帝 kepadanya. 叫我们侍奉他， Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, 上帝是要叫我们从我们能够做的来侍奉他。 Dia juga ingin kita melayani dengan apa yang kita miliki. 上帝没有叫我们做我们不能做的事情。 Dan bukan melayani apa yang kita tidak bisa. 换一句话来讲， Dengan kata lain, 假如上帝带领我们参与一些的侍奉， jika Tuhan memimpin kita terlibat di dalam suatu pelayanan, 上帝必定供应我们一切的需要。 Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan. 接下来，当我们看尼希米第3章的时候， Kita kembali ke dalam Nehemia pasal yang 他 ketiga. 们做的工作是所有的工作， Mereka mengerjakan semua pekerjaan. 他们好好的、真正的还有详细的是做这个过程、这个建造， Mereka mengerjakannya dengan penuh teliti. 所以他们要建立一座坚固的这个城墙， Mereka ingin membangun tembok yang sangat kuat dan kokoh. 等于他们要把最好的献给上帝。 Itu artinya mereka ingin mempersembahkan yang terbaik 这 kepada 个 Tuhan. 也是成为我们的榜样。 Ini juga menjadi salah satu teladan kita. 假如我们要侍奉上帝， Jika kita ingin melayani 我 Tuhan, 们要奉献给上帝， kita mau mempersembahkan kepada 我 Tuhan, 们要把最好的献给上帝。 kita harus memberikan persembahan yang terbaik 我们不要 kepadanya. 把我们剩下的时间来献给上帝， Jangan persembahkan waktu yang sisa bagi 还 Tuhan 是剩下的金钱来献给上帝， atau harta yang sisa kepada 还 Tuhan 是剩下的力量来献给上帝。 atau tenaga yang sisa kita persembahkan bagi 我们 Tuhan. 把最好的献给上帝， Kita harus mempersembahkan yang terbaik 来 bagi 荣 Tuhan 耀上帝的名。 untuk memuliakan nama Tuhan. 弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 从尼希米的故事里面，我们学习在我们建造侍奉有2个应用。 kita dalam Nehemia 3 kita bisa belajar 2 hal, 就是第一，有关灵命建造。 yaitu pembangunan rohani. 我们知道，我们教会有一个意向， Kita tahu bahwa gereja kita mempunyai visi. 我们的弟兄姐妹们，教会的会友是好像一个团体， Jemaat kita adalah jemaat Puri sebagai satu komunitas. 我们彼此相爱、彼此照顾的团体。 Kita adalah komunitas yang saling mengasihi. 我们学习真理， Kita sama-sama belajar kebenaran. 我们有真理好的根基， Kita mempunyai iman yang kuat. 我们就出去传福音。 Kita bisa mewartakan itu keluar. 我们还记得我们教会2个口号： Kita ingat bahwa GKY Puri memiliki 2 slogan. 布里堂会我们以爱关怀， GKY Puri peduli, 我们布里堂会我们以爱为主的人。 yang kedua adalah GKY Puri menjangkau. 所以讲到建造我们教会的灵命， Ini maksudnya adalah GKY Puri untuk membangun komunitas 我 yang 们记 saling 得 peduli. 我们时常这样说： Kita sering ingat bahwa hal yang sering kita katakan, 我们的教会是我们的大家庭， gereja adalah sebuah keluarga besar kita 我们的家庭就是我们的小教会， dan keluarga adalah gereja kecil kita. 我们的教会是我们的大家庭。 Gereja adalah keluarga besar. 所以我们要看我们教会弟兄姐妹成为我们的家庭， Kita harus melihat setiap jemaat sebagai anggota keluarga. 我们把家庭的爱、把家庭的温暖， Kita memberikan kasih dari keluarga kita, kehangatan dari keluarga kita 带到教会里面， dibawa kepada gereja. 使我们彼此相爱， Sehingga kita bisa saling 我 mengasihi 们彼此照顾。 dan kita bisa saling peduli. 我们也是把教会的真理 Kita membawa kebenaran dari gereja 带到我们的家庭里面， masuk ke dalam keluarga kita. 使我们的家庭在属灵里面能够成长。 Jadi di dalam keluarga kita bisa bertumbuh. 所以我们的教会是我们的大家庭， Gereja adalah keluarga besar 我们的教会、我们的家庭是我们的小教会。 dan keluarga adalah gereja kecil kita. 我们也是有一个科目，我们希望每一个人弟兄姐妹们参与这个关怀的侍奉。 Kita semua rindu bahwa setiap jemaat bisa terlibat di dalam pembangunan ini. 是我们当中没有一个人不关怀别人。
Di antara kita tidak ada yang tidak memperdulikan orang lain. 是我们当中没有一个人不得到关怀。 Dan juga setiap dari antara kita tidak ada yang tidak mendapatkan kepedulian. 这个成为我们的意向。 Ini juga menjadi satu visi kita. 我们要弟兄姐妹们来到这边得到关怀。 Kita rindu setiap jemaat yang datang mendapatkan kepedulian. 我们希望我们每一个人在这里也是关怀别人。 Dan setiap kita yang ada di sini juga bisa memperdulikan orang lain. 所以现在我要弟兄姐妹做一个简单的动作。 Saya ingin mengajak setiap jemaat untuk melakukan satu kegiatan yang sederhana. 我们学习彼此关怀， Kita mau belajar saling mengasihi. 怎么样？ Bagaimana? 你看，现在你转右、转左、转后、转前，看向前看啊，看你隔壁的人是谁。 Anda bisa melihat di kiri, di kanan, di depan maupun di belakang 假如他 Anda. 是你的配偶不算哈，要看外别人了。 Jika yang duduk di samping Anda adalah pasangan itu tidak berlaku. Anda harus mencari yang 好，现在 lain. 看一下哈，好，隔壁的，好看了吗？假如你知道他的名，就跟他微微笑， Jika Anda tahu nama dia, Anda bisa tersenyum kepadanya. 跟他微微笑。 Bisa tersenyum 假如知 kepadanya. 道他的名，跟他微微笑。假如你不知道他的名， Jika Anda tidak mengetahui nama dia, 现在问一下他的名。 mulai sekarang bisa bertanya 好， kepadanya. 问一下他的名。 Bisa bertanya namanya. 我知道他叫做叔孙哦。知道了哈？好。现在我要你们做一件事情， Ada satu hal yang perlu Anda lakukan. 在这个礼拜内， Di dalam minggu ini, 你就为那一个人祷告 Anda berdoa bagi orang yang barusan Anda kenal. 啊。你知道，刚才你知道，你就跟他微微笑，不用问他的名啊。你不知道就问他的名 Jika Anda belum tahu namanya, tanyakan namanya dan berdoa baginya. 啊，为他祷告， Berdoalah bagi dia. 他的家庭祷告， Berdoa bagi keluarganya, 健康祷告， berdoa bagi kesehatannya, 工作祷告， berdoa bagi 灵 pekerjaannya, 命祷告， dan juga 也 kerohaniannya, 为着他的侍奉祷告。 dan juga berdoa bagi 所 pelayanannya. 以这样，我们知道，在这个礼拜内，有一个人最少为我祷告。 Jadi kita sudah tahu di dalam minggu ini minimal ada satu orang yang berdoa bagi kita. 我也是在这个礼拜内，我为一个人祷告。 Dan kita juga demikian. Di dalam satu minggu ini kita berdoa bagi satu orang. 所以我们用这样这个简单的活动来开始，我们彼此照顾、彼此关怀。 Kita memulai dengan kegiatan yang sederhana ini untuk menerapkan GKY Puri Peduli. 所以在我们建造灵命的时候，我们要建造一个彼此关怀的团体。 Di dalam pembangunan rohani kita harus memulai dengan kepedulian terhadap sesama. 第二种的建造，我们是设施的建造。 Pembangunan yang kedua adalah pembangunan secara fisik. 我讲了几次，我们在后面的地方，我们要建立一个设备、一个建筑物。 Dan saya sudah mengatakannya berkali-kali bahwa di belakang gereja kita akan dibangun sebuah fasilitas yang baru. 现在筹委会一直的准备。 Tim panitia sudah mulai mempersiapkan. 前几个礼拜我说过， Beberapa minggu yang lalu saya sudah mengatakan, 我们不怕工作的难度， kita tidak khawatir akan pekerjaan yang berat. 我们不怕这个工作是很重， Kita juga tidak takut akan pekerjaan yang susah. 但是我们怕的就是教会的弟兄姐妹们不关心， Yang kita khawatirkan jemaat itu tidak peduli, 不觉得这个是你们的工作。 tidak memiliki, tidak mempunyai rasa memiliki. 所以2个礼拜前，我托你们做一件事情， 2 minggu yang lalu saya ada titipkan untuk tugas untuk Anda 就 semua. 是你们每一天要为我们建造的工程祷告， Saya menitipkan doa untuk setiap hari berdoa bagi pembangunan gereja. 每一天为我们建造的工程祷告。 Setiap hari berdoa bagi pembangunan gereja. 请问你有为这个建造的工程祷告吗？ Apakah Anda sudah berdoa untuk pembangunan gereja? 有一些点头，等你为这个工程祷告。 Jika yang sudah menganggukkan kepala berarti dia sudah berdoa 我 baginya. 相信很多弟兄姐妹忘记，
Saya percaya banyak orang yang sudah melupakannya, 没有为建造的工程祷告。 tidak berdoa bagi pembangunan gereja. 现在我再次托付弟兄姐妹们， Saya sekali lagi mengingatkan, 从今天开始， mulai dari hari ini, 每一天一次为我们建造的工程祷告。 setiap hari kita mau berdoa untuk pembangunan gereja. 假如你一天一次为我们的建造的工程祷告， Jika dalam satu hari Anda berdoa sekali bagi pembangunan gereja, 你对这个工程的贡献是很大， Anda memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan gereja. 因为我们的祷告是有力量的， Karena doa itu memiliki kuasanya. 艺人的祷告是有果效的。 Orang benar sangat besar, berdoanya sangat besar, kuasanya sangat besar. 我相信，当我们一直为这个工程祷告， Saya percaya ketika kita terus berdoa 每 bagi 一天 pembangunan 有 gereja, 每一天有1000的会友为我们的工程祷告， setiap hari ada 1000 jemaat yang berdoa bagi pembangunan gereja, 上帝必定帮助我们。 Tuhan pasti akan menolong. 弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 我说这个工程，假如单单靠一小部分的弟兄姐妹来做， jika proyek pembangunan gereja ini hanya bersandar kepada sebagian kecil orang, 这个不容易的事情， ini adalah hal yang tidak mudah. 很重的工作。 Ini adalah hal yang sangat berat. 但是，假如我们每一个人参与， Jika kita semua terlibat di dalamnya, 我相信上帝会帮助我们。 saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. 从祷告开始， Kita mulai dengan berdoa. 当我们祷告以后， Ketika kita berdoa, 上帝会感动我们， Tuhan akan menggerakkan kita, 奉献我们的力量， mengkontribusikan, mensumbangsikan tenaga kita, 奉献我们的金钱。 mensumbangsi juga dana kita. 在这里，我做一个见证。 Saya ingin memberikan kesaksian pada sekarang ini. 前一段时间， Beberapa waktu yang lalu, 主日学老师，我们主日学团契在我们执事会会议报告。 di sekolah minggu, ada majelis dari sekolah minggu. 当我们执事会会议的时候， Di dalam rapat majelis, 有一个这个主日学团契报告。 ada pelaporan dari sekolah 我 minggu. 们的主日学推动主日学生打开他们的什么存钱的叫做什么钱罐。 Anak-anak sekolah minggu membuka celengan mereka. 他们就把他们的钱奉献给我们的教会来建造后面建造的过程。 Nah, anak-anak itu membuka celengan dan mempersembahkan dana mereka bagi pembangunan gereja. 他们已经什么收起来多少有多少钱？ Anda tahu sudah berapa yang terkumpul? 有44条4400万。 Ada 44.400.000 rupiah yang sudah terkumpul. 这个是一个很大的数目。 Ini dalam jumlah yang besar. 我们的主日学生开始， Ini dimulai dari anak-anak sekolah minggu. 我们的少年人也是正在想怎么样的方法来支持这个侍奉。 Anak-anak remaja juga sudah memikirkan bagaimana caranya untuk mendukung dalam pembangunan gereja. 假如主日学生已经开始， Jikalau anak sekolah minggu sudah mulai, 少年人也是开始， anak remaja juga sudah mulai, 到时我们成年人也是要参与。 maka kita orang dewasa juga perlu ikut di dalam 所以， bagian. 假如我们合一， Jikalau kita 我 bersatu, 们团结， kita bersatu 加上上帝的恩典在我们当中， dengan anugerah daripada 我 Tuhan, 们就能够建成这个建筑物。 kita pasti akan menyelesaikan pembangunan ini. 第二， Bagian yang 我 kedua, 们从尼希米第3章学习到的第二个功课就是， di dalam Nehemia 3 yang bisa kita pelajari adalah 他们的工程是依靠上帝的帮助而进行的。 mereka mengandalkan dari pertolongan Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. 假如我们看刚才的第1节， Kalau kita melihat dari ayatnya yang pertama, 他们建造这个城前开始是在一个地方叫做羊门， mereka memulai pembangunan ini di pintu gerbang domba. 大祭司就在那边把这个羊门这个地方献给上帝。 Imam besar memulai proyek ini dengan mempersembahkannya kepada Tuhan. 他们把这个地方分别为圣。 Mereka mentabiskan tempat ini. 其实这个动作是一个象征，
Ini adalah sebuah simbol 象征以色列人开始这个工程是依靠上帝的力量。 Ini merupakan simbol bahwa bangsa Israel memulai pembangunan ini dengan mempersembahkannya kepada Tuhan. 我们看里面还有2个方法来表达他们对上帝的依靠。 Ada dua hal yang menjadi simbol dari mengandalkan Tuhan. 第一就是大祭司把这个羊们献给上帝，分别为圣。 Imam besar itu mentahbiskan pintu gerbang doa dan mempersembahkannya kepada Tuhan. 就是等于他们把这个工程献给上帝， Itu artinya mereka mempersembahkan pembangunan ini kepada Tuhan. 要求上帝与他们同在。 Mereka mengandalkan Tuhan. 假如上帝与他们同在， Jika Tuhan beserta dengan mereka, 上帝的祝福就与他们同在， maka berkat Tuhan juga menyertai mereka. 他们就有力量完成这个工程。 Mereka akan mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan pembangunan ini. 所以这个就是献祭，把这个工程献给上帝的意思。 Ini artinya persembahan ditabiskan dan dipersembahkan kepada 他 Tuhan. 们相信，假如上帝祝福了他们， Mereka percaya ketika Allah memberkati mereka, 没有人能够拦阻他们， tidak ada yang bisa menghalangi mereka. 没有人能够使他们的工程失败。 Tidak ada yang bisa menggagalkan pembangunan mereka. 假如上帝与他们同在， Jika Tuhan beserta dengan mereka, 有上帝的恩典跟他们同在， ada anugerah Allah yang beserta dengan mereka, 有上帝的大能与他们同 ada 在， kuasa Tuhan yang menyertai mereka, 他们就能够成功。 maka mereka akan berhasil. 反过来， Sebaliknya, 假如上帝没有祝福他们， jika Allah tidak memberkati 他们的 mereka, 劳苦是徒然的。 maka segala usaha mereka akan menjadi sia-sia. 我相信这个也是成为我们个人的功课， Ini juga menjadi sebuah tugas bagi kita. 不单单在我们建造城墙功课里面， Tidak hanya di dalam proses pembangunan, 我们个人的生活里面， di dalam kehidupan pribadi 我 kita, 们也是应该把我们的生活、生命献给上帝， kita juga harus mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. 我们的家庭献给上帝， Keluarga kita persembahkan bagi 我 Tuhan, 们的工作献给上帝。 pekerjaan kita persembahkan 我们 bagi 求上 Tuhan. 帝与我们的家庭、工作同在。 Kita berdoa supaya Tuhan menyertai keluarga dan juga pekerjaan 假如 kita. 上帝与我们同在， Jika Allah beserta dengan kita, 上帝的福分、上帝的恩典就出现了。 maka berkat Tuhan juga akan beserta. 假如上帝祝福我们， Jika Allah memberkati, 没有一个人能够拦阻， tidak ada yang bisa menghalangi, 没有一个人能够使他失败。 tidak ada yang bisa menggagalkan. 所以这个是第一个现象。 Ini adalah hal yang pertama. 第二， Simbol yang kedua, 讲到羊门， berbicara tentang pintu gerbang domba. 什么是羊门？ Apa yang dimaksud dengan pintu gerbang domba? 当时羊门是最靠近圣殿的门， Pintu gerbang domba itu adalah pintu tempat yang paling dekat dengan bait suci. 以色列人要把羊牵到这个圣殿，他们就从这个羊门里面进。 Ketika bangsa Israel ingin mempersembahkan domba ke bait suci, mereka akan melewati pintu gerbang domba ini. 再次，这个是象征他们要求上帝的同在。 Ini juga merupakan sebuah simbol bahwa mereka meminta Tuhan beserta dengan mereka. 因为这个羊门是在靠近、在附近、最附近这个圣殿。 Karena pintu gerbang domba ini adalah tempat yang paling mendekat kepada bait suci. 圣殿是上帝的家， Bait suci adalah tempat Tuhan. 所以他们一个象征、一个表示，他们依靠上帝，求上帝带领他们的建筑过程。 Ini merupakan simbol bahwa mereka meminta pertolongan Tuhan menyertai dia. 所以弟兄姐妹们， Jemaat yang terkasih, 我们从这里学习一个真理， dari hal ini kita bisa mempelajari satu 我 kebenaran. 们就是好像以色列人一样， Kita mau seperti orang Israel. 以色列人有上帝， Orang Israel memiliki 我 Allah. 们也是有上帝。 Kita juga memiliki Allah. 我们的上帝是全能的上帝， Allah kita adalah Allah yang maha 我 kuasa. 们的上帝是慈爱的上帝， Allah kita adalah Allah yang maha 他 kasih. 必定保护我们， Dia akan menjaga kita, 他必定带领我们。 Dia akan menyertai kita. 这就是我们跟世界的区别。 Ini adalah hal yang berbeda dengan dunia. 世界教导我们要合一，
Dunia mengajarkan kita untuk bersatu. 好像刚才我说的这个2个成语， Seperti pepatah yang kita belajar tadi, 世界教导我们要合一，要团结。 dunia mengajarkan kita untuk bersatu, 但是我们合一的团结就是靠我们自己的力量， tetapi persatuan itu mengandalkan kekuatan sendiri. 我们团结是为了我们自己的利益。 Kita bersatu untuk keuntungan kita sendiri. 我们跟世界不一样， Kita berbeda dengan dunia. 我们团结是依靠上帝的力量， Kita bersatu dan mengandalkan kekuatan 我们 Tuhan. 团结来接受上帝的福分， Kita bersatu dan kita menerima berkat Allah. 我们团结得到上帝的福分， Dan kita bersatu untuk menyalurkan berkat 我 Allah. 们把这个福分传递给我们周围的人。 Kita menyalurkan berkat Allah itu kepada sesama 我们知 kita. 道我们生活里面， Di dalam kehidupan kita, 上 kita 帝给我 tahu 们最大的福分就是我们的救恩。 keselamatan merupakan harta yang paling berharga. 我们得到上帝的救恩， Kita mendapatkan keselamatan dari 我 Allah, 们就得到所有的一切。 kita sudah mendapatkan semuanya. 接下来，我们从这段的经文也是学习到另外一个功课。 Kita juga belajar hal yang lain dari pasal ini. 我们每一个人在上帝的面前是很重要， Kita setiap orang di mata Tuhan itu adalah sangat penting. 好像尼西米带领所有的人参与这个侍奉。 Seperti Nehemia yang menggerakkan semua orang untuk terlibat di dalam 我 pembangunan. 们这边每个人也是能够参与上帝的侍奉。 Setiap kita juga pun bisa terlibat di dalam pelayanan. 我们是每个人是重要， Kita semua orang adalah penting. 我们没有说有一个人我们不需要你们。 Kita tidak berkata bahwa ada yang tidak penting, ada yang tidak dibutuhkan. 这个信息也是能够安慰我们其中一些的弟兄姐妹们。 Ini juga menjadi satu penghiburan bagi jemaat di antara kita. 我知道有一些弟兄姐妹在不好的环境里面长大， Mungkin ada beberapa jemaat yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang tidak nyaman, 得到这个家人的拒绝， mendapatkan perlakuan yang berbeda di dalam keluarga, 感觉到自己没有价值， seperti merasakan diri sendiri tidak berharga, 所以不看重自己。 sehingga meremehkan diri sendiri. 我感谢上帝，上个礼拜我在马郎侍奉， Saya bersyukur pada minggu lalu saya melayani di Saat Malang. 我以前在马郎神学院教书， Saya pernah mengajar di Saat Malang. 有中国过来的学生， Ada murid dari Tiongkok yang pernah belajar di 在 China. 几年之内有教过100多个中国的神学生，他们已经毕业回去中国了。 Saya pernah mengajari seratusan orang mahasiswa dari Tiongkok dan mereka sekarang sudah pulang kembali ke 这 Tiongkok. 次有机会这个校友会，他们回到沙阿马浪那边做一个退休会。 Ini ada satu kesempatan mereka alumni mengadakan sebuah pertemuan. 有30多个同学回来沙阿， Ada 30-an mahasiswa teologi kembali ke Saat 我 Malang. 成为其中一个讲员。 Saya menjadi salah satu pembicara di dalamnya. 我们有10多年没有见面， Kami sudah puluhan tahun tidak bertemu. 哎呀，有一些学生看到我， Ada beberapa mahasiswa berjumpa dengan saya. 哇，他们很高兴 Mereka sangat senang. 啊，傅牧师很高兴见到你。 Pendeta Fu sangat senang bertemu Anda kembali. 他们说傅牧师10多年没有变，他讲 Mereka mengatakan, Pendeta Fu Anda tidak berubah sama sekali. 啊，我心里说啊，他在骗我。 Saya berkata dalam hati bahwa mereka sedang membohongi saya. 但是我非常高兴见到他。 Tapi saya juga sangat senang bertemu kembali dengan mereka. 其中有一个姐妹来， Ada satu saudari yang saya ketemu. 她说傅牧师 Dia berkata, Pendeta Fu, 很高兴见到你， saya sangat senang bertemu dengan 我 Anda. 就忘记她了。 Tapi saya lupa. 我问她你是谁， Saya bertanya, Anda siapa 她 ya? 说出她的名字， Dia menyebutkan 我就 namanya. 立刻记得她， Saya langsung 因 mengingatnya. 为我对她有很深的印象， Karena saya mempunyai kesan yang sangat dalam 我 terhadap 就 dia. 立刻去看她的眼睛。 Saya langsung menatap matanya. 为什么？ Mengapa 因 demikian? 为这个同学他小的时候， Karena mahasiswa ini pada saat kecil, 跟哥哥玩耍的时候， dia bermain dengan kokonya. 他哥哥用剪刀刺到他的一个眼， Kokonya menggunakan gunting dan menusuk di bagian matanya. 所以他的右眼坏掉了。 Sehingga di bagian mata sebelah kanan itu rusak. 从那个时候开始，
mulai saat itu 他觉得他生活就没有用了， dia merasakan kehidupannya sudah tidak ada gunanya 家 lagi. 人也是拒绝他， Keluarga juga menolak dia, 所以他在见证里面说 sehingga di dalam kesaksiannya dia berkata, 我觉得我没有什么意思活在这个世界上， saya sudah tidak punya arti lagi untuk hidup. 但是有一天他相信耶稣， Tetapi pada suatu hari dia percaya kepada 他说 Tuhan. 耶稣爱我， Dia percaya Yesus mengasihi saya. 耶稣改变我。 Yesus merubah saya. 后来他去到沙阿读神学 Dan dia ke saat untuk belajar teologi. 他就毕业回到中国侍奉上帝。 Dia lulus dan kembali ke Tiongkok untuk melayani. 所以在几天，她跟她的丈夫也是我的校友，就跟我分享。 Dan dia bersama dengan suaminya men-sharing bersama-sama dengan saya. 我看看她的眼睛，现在就比较好，就看不出了。 Matanya sudah membaik sehingga tidak begitu kelihatan. 她分享她在中国的侍奉， Dia men-sharingkan pengalaman pelayanannya di Tiongkok. 非常感谢上帝， Dia sangat bersyukur 上 kepada Tuhan. 帝大大的重用她。 Karena Tuhan sangat memakai dia. 所以从这个姐妹的见证，我学习到一个功课， Dari kesaksian dari saudari ini saya belajar lagi. 也是好像今天我们的经文所教导我们的功课。 Seperti kitab pada Nehemia 3 ini, 我们当中每一个人没有一个人不重要， di antara kita tidak ada yang tidak penting, semuanya adalah orang-orang yang berharga. 上帝看重我们每一个人， Tuhan melihat setiap kita 上帝很爱我们人， dan Tuhan mengasihi 甚 setiap 至 kita. 甚至耶稣基督愿意为我们死， Maka Yesus Kristus rela mati bagi kita. 所以我们要起来， Sehingga kita harus bangkit. 把上帝托付给我们的，我们献给上帝。 Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, kita bagikan kepada orang. 尤其我们得到耶稣基督救恩以后， Terlebih lagi ketika kita sudah mendapatkan anugerah 我们 keselamatan, 要出去成为耶稣基督福音的使者， kita harus menjadi duta Kristus untuk mewartakan firman-Nya. 传扬耶稣基督的福音， Kita harus mewartakan firman kepada banyak orang, 成为上帝祝福的管道。 menjadi saluran berkat bagi orang lain. 所以在这个讲到结束的时候， Sehingga di akhir dari khotbah ini, 我邀请弟兄姐妹在我们心中做一个决心， saya mengundang setiap jemaat untuk bertekad, 我要在我所有的范围、地方、团体里面，要做一个好的贡献， saya ingin mempersembahkan yang terbaik dimanapun saya ditempatkan. 是在我的工作的地方， Baik di pekerjaan, 还是在家庭里面， baik di keluarga, 在社会， atau di masyarakat, 在教会， ataupun di gereja. 我的出现要带给我的团体一个好的影响。 Kehadiran saya membawa pengaruh yang baik bagi setiap yang saya ketemui. 每天我起来的时候， Setiap hari saya bangun, 我要问自己。 saya harus bertanya pada diri 我 saya, 今天怎么样要更加荣耀上帝的名？ bagaimana hari ini saya bisa lebih memuliakan Tuhan. 我今天应该做什么使我成为多人的祝福？ Hari ini apa yang harus saya lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? 上帝祝福我们， Tuhan berkati kita. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. 透过耶稣基督，我们得到救恩； Melalui Yesus Kristus kami mendapat keselamatan. 透过圣灵的工作，我们得到改变。 Melalui pekerjaan Roh Kudus kami mendapatkan perubahan. 现在我们要出去侍奉你， Saat ini kami ingin keluar untuk melayani 求 Tuhan. 上帝使用我们。 Kiranya Tuhan mempergunakan kami. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.